Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami menjalankan kajian hubungan antara tahap kefahaman dan tahap penggunaan Smart Classroom dalam kalangan pelajar di PLI Universiti Malaysia Sabah. Kajian kami didasari dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam era revolusi industri 4.0 yang telah membawa perubahan yang besar terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Smart Classroom merujuk kepada penggunaan teknologi digital secara bersepadu dalam bilik darjah bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih sistematik, fleksibel dan efektif. Dalam konteks pendidikan di Institut Pengajian Tinggi Awam iaitu IPTA, penggunaan Smart Classroom menjadi salah satu medium penting dalam memastikan pelajar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan digital. Walau bagaimanapun, tahap kefahaman dan tahap penggunaan Smart Classroom dalam kalangan pelajar mungkin berbeza bergantung kepada pengalaman, kemahiran teknologi, akses kepada kemudahan digital serta tahap penerimaan mereka terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oleh itu, kajian kami didasari juga dengan 3 objektif kajian, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar terhadap Smart Classroom, yang kedua untuk mengenal pasti tahap penggunaan Smart Classroom, dan yang ketiga untuk mengkaji hubungan antara kefahaman dan penggunaan Smart Classroom. So, ada beberapa persoalan yang wujud ke sepanjang kajian ini dijalankan. Yang pertama, adakah tahap kefahaman pelajar di PLI UMS terhadap Smart Classroom, dan yang kedua, apakah tahap penggunaan Smart Classroom dalam kalangan pelajar, dan yang ketiga, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kefahaman dan penggunaan Smart Classroom. Seterusnya bagi permasalahan kajian yang dilakukan oleh pengkaji, terdapat beberapa cabaran yang signifikan dalam kemahiran teknologi, internet, latihan dan juga motivasi, kerana pengkaji tidak mengetahui tahap kefahaman teknologi oleh pelajar, dan juga penggunaan Smart Classroom mungkin tidak optimum dalam kalangan pelajar. Selain itu juga pengkaji didapati sukar untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan seperti sorotan literatur kerana kurang kajian khusus dalam konteks pendidikan di PLI, khususnya di UMS lah. Seterusnya, kepentingan kajian ini dijalankan adalah satu, untuk membantu universiti merancang latihan dan intervensi. Yang kedua, meningkatkan keberkesanan penggunaan teknologi pendidikan, dan akhir sekali adalah untuk melahirkan bakal guru yang kompeten dalam pendidikan digital. Okey, baik. Kita pergi kepada teori dan kajian lepas. Teori yang asas ini, yang utama adalah model penerimaan teknologi, iaitu TAM, yang diperkenalkan oleh Davis pada 1989. Model TAM ini dia menjelaskan bahawa tahap penerimaan dan penggunaan sebenar sesuatu sistem teknologi itu amat dipengaruhi oleh 2 komponen, iaitu persepsi mudah guna dan persepsi kebergunaan. Okey, baik, kita terus kepada kajian lepas. Kami mengambil asas kajian lepas yang dibuat oleh Suhaimi dan Mansunita pada 2023. Kajian lepas ini mereka gunakan sampel dari Politeknik Sultan Abdul Halim, iaitu pelajar-pelajar lah, yang melibatkan seramai 70 orang pelajar kursus pemasaran perniagaan. Dan metodologi yang mereka gunakan tu adalah kajian tinjauan berbentuk deskriptif, dan objektif utama iaitu menguji aspek penerimaan alatan digital melalui 3 dimensi yang saling berkait, iaitu kepahaman, penggunaan dan keberkesanan. Terusnya saya akan membentangkan tentang metodologi yang kami gunakan dalam kajian ini. Okey, baik. Yang pertama iaitu reka bentuk kajian. Dalam reka bentuk kajian ni kami menggunakan pendekatan kuantitatif, iaitu bukan eksperimen lah. Kaedahnya kami gunakan tinjauan menggunakan borang soal selidik, dan jenis kajian tu kami guna kajian korelasi untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan lainnya antara pemboleh ubah. Okay, baik, yang seterusnya kami gunakan metodologi populasi dan persampilan kajian. Sampel kajian ini kami ambil dari pelajar Diploma Pendidikan Lanjutan Ijazah di PLI UMS, dan seramai 46 orang responden yang terlibatlah dalam kajian ini. Seterusnya, yang ketiga, instrumen kajian kami meliputi instrumen yang utama yang digunakan untuk memungut data ni dalam kajian tinjauan kuantitatif. Kami menggunakan borang soal selidik. Yang keempat iaitu kesahan, kebolehpercayaan dan kajian rintis. Dalam metodologi ini, kesahan kandungan dilaksanakan dengan menyerahkan draft kepada panel pencara untuk menilai ketepatan istilah. Ketepatan istilah ini iaitu ayat yang digunakan dalam kajian perlulah jelas dan tidak mengelirukan, dan kandungan soalan perlu menepati objektif kajian. Kebolehpercayaan dan kajian rintis pula penting untuk mendapatkan nilai crown batch alpha bagi kajian kuantitatif yang kami gunakan lah. Okey, dalam metodologi ini ia amat kritikal dalam sesebuah kajian kerana ia menentukan kualiti, kesahihan dan kekuatan instrumen yang digunakan sebelum data sebenar dikutip. Okey, seterusnya metodologi yang kelima iaitu prosedur pengumpulan data. Borang soal selidik ini kami edarkan secara atas talian menggunakan platform digital seperti Google Forms melalui saluran komunikasi WhatsApp. Kami bagi dalam bentuk WhatsApp supaya pelajar-pelajar di PLI ini senang untuk akses dan seterusnya menjawab soalan-soalan yang kami bagilah. Dan yang terakhir, metodologi plan analisis data. Dalam plan analisis data ni, data mentah yang berjaya dikumpul akan disaring untuk memastikan tiada isu data yang hilang.
sebelum dimasukkan ke dalam perisian Statistical Package for the Social Science Dalam SPSS. dapatan kajian, interpretasi Skomin dalam kajian ini adalah berdasarkan garis panduan yang dicadangkan oleh Nunnally dan Bernstein 1994 di mana menggunakan 4 Skomin. Kajian menggunakan statistik deskriptif di mana tahap kefahaman pelajar semua item mencatatkan min di atas 4.3 yaitu standard deviation bersamaan 0.70 menunjukkan kefahaman yang baik dalam kalangan DPLA UMS. Ujian T-sampel bebas mendapati tiada perbezaan signifikan antara lelaki dan perempuan. Oleh itu, hipotesis pertama diterima. Analisis ANOVA juga satu hal juga menunjukkan tiada perbezaan signifikan merentas 7 bidang option. Menunjukkan tahap kefahaman adalah homogen dan tidak dipengaruhi oleh jantina maupun bidang pengajian. Seterusnya, tahap penggunaan Smart Classroom. Data di statistik deskriptif menunjukkan di mana min keseluruhan 4.51 standard deviation bersamaan 0.61 ini menunjukkan pelajar di PLI UMS menggunakan kemudahan Smart Classroom sangat kerap. Hubungan keduanya di mana terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara tahap kefahaman dan penggunaan, di mana semakin tinggi kefahaman pelajar, semakin tinggi penggunaan Smart Classroom. Hipotesis yang diuji di mana hipotesis ketiga menyatakan tiada hubungan signifikan antara tahap kefahaman dan tahap penggunaan Smart Classroom. Analisis kolerasi mendapati terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara kedua-duanya. Oleh itu, hipotesis ketiga adalah ditolak. Keputusan ini selaras dengan ujian berpasangan yang menunjukkan kedua-dua tahap kefahaman dan penggunaan adalah tinggi dan tidak berbeza secara signifikan. Untuk bahagian perbincangan ini, kajian mendapati bahawa tahap kefahaman pelajar di PLI UMS terhadap Smart Classroom adalah tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar sudah mempunyai pengetahuan yang baik tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran hasil daripada pendedahan kepada platform seperti Google Classroom, Zoom, dan aplikasi pembelajaran digital yang lain. Selain itu, tahap penggunaan Smart Classroom juga berada pada tahap yang setinggi. Ini bermaksud pelajar bukan sahaja memahami tetapi juga aktif menggunakan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran harian mereka, seperti menghadiri kelas, menghantar tugasan, dan berinteraksi secara dalam talian. Secara kesimpulannya, dapatan perbincangan ini menunjukkan bahawa kefahaman memainkan peranan penting dalam meningkatkan penggunaan Smart Classroom dalam kalangan pelajar. Secara kesimpulannya, kajian ini telah berjaya mencapai semua objektif yang ditetapkan, iaitu mengenal pasti tahap kefahaman pelajar di PLI UMS terhadap Smart Classroom, tahap penggunaan Smart Classroom serta hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tahap kefahaman dan tahap penggunaan Smart Classroom berada pada tahap yang tinggi. Ini bermaksud pelajar bukan sahaja memahami konsep Smart Classroom, tetapi juga aktif menggunakannya dalam pembelajaran harian. Selain itu, kajian ini juga membuktikan bahawa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kefahaman dan penggunaan Smart Classroom. Ini menunjukkan bahawa semakin tinggi kefahaman pelajar, semakin tinggi juga penggunaan mereka terhadap teknologi tersebut. Akhir sekali, kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat penting dalam era revolusi industri 4.0 dan semua pihak perlu terus memperkukuhkan kemahiran digital pelajar agar lebih bersedia menghadapi cabaran pendidikan pada masa